agak tidak memuaskan lah. Jadi saya dengan ini menyebut tuan-tuan dan perempuan supaya masuk ke dalam dewan. Seterusnya marilah kita sama-sama membaca umul kitab sebagai memulakan majlis ceramah pada malam ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi memberi kesempatan kepada kita hidup di atas muka bumi, iaitu melaksanakan perintahnya, iaitu menegakkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Kita melihat kerajaan Barisan Nasional pada masa dahulu sehinggalah sekarang sering kali membuat kezaliman dan kemungkaran demi kemungkaran. Kita tengok anak-anak muda, anak buang dalam longkang, gejala-gejala sosial semakin hari bukan semakin berkurangan, semakin hari semakin bertambah. Ini menyebabkan kerajaan Barisan Nasional gagal untuk mendidik rakyat dan gagal untuk mentadbir negara Malaysia dengan baik. Sebab itulah kita, rakyat Malaysia, khususnya Parti Islam Malaysia, Pakatan Rakyat, PKR dan DAP, sering sekali memberi maklumat kepada rakyat supaya mengajak rakyat menghapuskan kezaliman yang dilakukan oleh Barisan Nasional. Kalau kita lihat, BN UMNO sentiasa memburukkan Pakatan Rakyat, memperbodohkan rakyat. Bila kita tengok bila Presiden Amerika dalam pilihan raya dibenarkan dua-dua parti untuk bertanding berucap, untuk menyatakan dasar-dasar apabila satu parti itu mentadbir. Tetapi apa yang berlaku dalam negara kita Malaysia, iaitu hanya Barisan Nasional saja diberi ruang, dan para pembaca warta berita selalu mengulas, memburukkan Pakatan Rakyat. Hanya BN saja yang boleh mentadbir negara ini, iaitu negara Malaysia. Kalau dia boleh mentadbir dunia pun dia kata dia yang paling hebat. Inilah kita, untuk kita faham bahawa Barisan Nasional sering memperbodohkan rakyat. Sebab dia memperbodohkan rakyat kerana dia tidak memberi ruang kepada parti lawan untuk menceritakan dasar-dasar pentadbiran apabila mereka mendapat kerajaan persekutuan. Inilah yang menyebabkan kita sering ditipu. Kalau kita pergi di mahkamah, kita melihat hakim dia bukan mendengar sebelah pihak saja, dia akan dengar kedua-dua belah pihak untuk menjatuhkan hukuman bagi siapa yang benar dan siapa yang salah. Begitu juga sistem pilihan raya di Malaysia perlu untuk memberi maklumat kepada rakyat supaya rakyat menjadi hakim untuk menentukan pemimpin mana yang hendak dipilih untuk mentadbir negara ini. Bukan mentadbir satu-satu kampung, mentadbir Malaysia, menguruskan harta rakyat. Sekiranya pentadbiran itu berlaku penyelewengan, berlaku rasuah, berlaku tidak amanah, menyebabkan wang negara hilang. Wang negara hilang menyebabkan rakyat yang menderita. Kalau kita lihat dahulu, kita pergi ke hospital tidak ada bayaran yang tinggi. Sekarang kita nak belah, nak operation, nak buat apa pun, semua kena duit. Bagaimana kalau rakyat itu tidak ada duit? Barisan Nasional mahu rakyat meminta sedekah. Bila tak ada duit minta sedekah. Kalau kita tengok dalam TV, kawan meminta bantuan sumbangan untuk mengubat sakit keluarga mereka yang tidak dapat menampung perbelanjaan, perubatan dan sebagainya.
Inilah kita lihat gejala-gejala seperti ini yang sering berlaku di dalam pentadbiran Barisan Nasional. Oleh itu kita melihat lagi sekali, apabila kerajaan Pakatan Rakyat khususnya di Pulau Pinang, saya tak perlu sebut negeri-negeri lain pasal kita duduk negeri Pulau Pinang, kita tengok Ketua Menteri Pulau Pinang yang amat berhormat Tuan Lim Guan Eng, iaitu Ketua Menteri Pulau Pinang, pada tahun ini untuk peruntukan agama Islam 63 juta. Jika dibandingkan BN dulu hanya 12 juta ya. Yang kata memperjuangkan nasib Melayu, yang memperjuangkan agama Islam hanya 12 juta ya. Jadi pentadbiran Kerajaan Pakatan Rakyat, kita melihat dia telah memberi peruntukan agama Islam sebanyak 63 juta. Inilah kehebatan kepimpinan apabila kita ubah, kita dapat membezakan. Pasal itu BN dia tidak boleh mendabik dada. Dia memperjuangkan Islam, tidak mendabik dada di Pulau Pinang. Kerana kalau dia kata Lim Guan Eng anti-Islam, pasal apa Ketua Menteri Pulau Pinang bagi 63 juta untuk penggal tahun ini. Sepatutnya dia bagi 6 juta ya, baru kata dia anti-Islam. Ini fakta-fakta menunjukkan Barisan Nasional sering menipu rakyat oleh kerana mereka mempunyai RTM, mereka mempunyai TV3. Bukan setakat pemimpin-pemimpin Barisan Nasional saja berucap, orang yang baca warta berita pun dia ulas. Ulas bukan kata dia memberi keadilan, ulas dia memenangkan Barisan Nasional dan memburukkan Pakatan Rakyat. Ini yang perlu rakyat tahu, dan kita perlu memperjuangkan dasar penindasan, dasar pembohongan Barisan Nasional. Oleh itu, saya menyuruh sekali lagi supaya kita sama-sama mengajak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, supaya pilihan raya umum yang ke-13 ini kita perlu buat perubahan untuk memastikan generasi akan datang akan terbela. Kalau dasar yang ada sekarang ni bukan dasar yang membela rakyat, ini adalah dasar memperbodohkan rakyat. Beri RM500, beri RM250, naik gula 24, lepas tu naik lagi barang lain, lepas tu kena GST lagi. Inilah rakyat perlu insaf dan faham. Barisan Nasional dia bukan saja untuk menarik orang untuk memberi undi supaya dia mengekalkan kuasa, tetapi dia ada agenda, iaitu tetap menindas rakyat daripada masa ke semasa. Apabila kita hidup susah, dia buat perbandingan negara-negara Afrika. Cuba tengok Malaysia masih boleh makan. Kalau tengok di Afrika, Somalia nak makan tak ada, orang macam kuruh dia. Dia buat perbandingan. Dia bukan buat perbandingan negara-negara yang lebih baik daripada kita, dia buat perbandingan negara-negara yang lebih teruk daripada kita. Kalau kita nak maju, kita kena buat perbandingan negara yang lebih baik daripada kita. Inilah Barisan Nasional. Kalau kita tengok, kalau kita pergi di Singapura, kalau kita tukar RM100, kita akan dapat duit Singapura masa Tun Hussein On dulu, iaitu RM90. Tapi sekarang ni cuba tuan-tuan ambil RM100 di Singapura, tuan-tuan akan dapat lebih kurang RM40 lebih, begitu lah, tak sampai RM50 pun. Inilah tuan-tuan akan lihat berapa ketinggalannya pemerintahan Barisan Nasional. Tetapi kalau kita tengok dalam RTM, ekonomi Malaysia sentiasa orang kata apa, baik, teruk macam mana pun dia kata baik gitu lah. Saya harap saya tak perlu bercerita panjang. Jadi saudara-saudara, lebih saya hanya membuka minda hanya untuk memberi pandangan supaya kita sama-sama memahami, supaya pilihan raya PRU yang ke-13 ini perlu rakyat Malaysia, tak kira Cina, India dan Melayu, perlu bersatu untuk memastikan Barisan Nasional tumbang dalam pilihan raya ini. Seterusnya, saya dengan ini mempersilakan Ustaz Hasbul Nizam, AJK Kerja PAS Pulau Pinang untuk menyampaikan
ceramah beliau. Dipersilakan.